Kami Ketua Penerangan Parti Komponen dan Friends of BN, termasuk KIMA dan juga IPF, dalam mesyuarat ringkas hari ini menyatakan kami di peringkat penerangan ini menyokong penuh bajet 2013 yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan berdasarkan pada fakta-fakta yang diberikan, kami juga melakukan sikit sebanyak kajian ringkas. Yang ini bajet Pakatan Rakyat, yang ini bajet kerajaan BN. Jadi apa yang kami buat ini bukan berdasarkan perkara yang tidak fakta, tetapi adalah berdasarkan pada perkara fakta. Dan daripada penelitian kami, memanglah bajet kerajaan BN lebih baik dalam pelbagai sudut daripada bajet yang diwar-warkan oleh Pakatan Rakyat. Dan tema bajet memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lalu, amat sesuai. Dan tentunya bajet ini adalah suatu perkara yang diterima baik oleh rakyat. Yang berduka, yang bergembira ialah rakyat, yang berduka ialah pembangkang. Kita amat berasa gembira kerana bajet ini menepati kehendak pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai lapisan kaum. Di antara perkara utama ialah pemberiannya melibatkan pelbagai kaum. Katalah kita nak bagi RM100 kepada anak-anak sekolah. Anak-anak Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, orang asli, semua dapat RM100 itu, ya. Dan kemudian apabila kita bagi RM200 rebate untuk telefon pintar itu, dia merentasi pelbagai kaum. Kita naikkan voucher buku daripada 200 kepada 250. Pemberian itu juga merentasi pelbagai kaum. Sebab di IPTA, IPTS, di tingkatan 6, semuanya melibatkan pelbagai kaum. Apabila kita bagi BRIM, saya ahli parlimen, YB Ketua Wakil Gerakan pun ahli parlimen Sempang Renggam. Kami tahu semasa kami bagi BRIM, pelbagai kaum menerima, walaupun mungkin Bumiputera lebih bilangannya. Itu atas sebab dua sebab lah. Satu, Bumiputera lebih ramai bilangan. Satu lagi mungkin kategori 3,000 dan ke bawah itu nampak lebih Bumiputera. Tapi pelbagai kaum menerima. Apa yang saya nak sebut di sini, yang pertama ialah bajet ini mensejahterakan rakyat, dan bajet ini diberi secara adil kepada pelbagai kaum. Oleh kerana itu, jika ada kaum tertentu menyatakan bahawa sebelum ini Kerajaan Barisan Nasional meminggirkan ke apakah, mereka kena memikirkan semula, kerana bajet ini merentas pelbagai kaum penerimaannya. Seterusnya saya juga dah berbincang dengan kawan-kawan tadi, bagaimana pemberian tunai itu yang amat dikhawatiri oleh pihak pembangkang, pemberian tunai BRIM, pemberian tunai kepada orang bujang pendapatan 2,000 ke bawah misalnya, pemberian tunai kepada anak-anak sekolah ini, dia bukan hanya mengurangkan beban rakyat, tetapi ia juga menumbuhkan dan menjana ekonomi setempat. Jadi pemberian tunai ini adalah satu langkah yang bijaksana, kerana dengan rakyat dapat 500, 100 kalau seorang anak, kalau 5 orang anak pun dah jadi tambahan 500. Begitu juga pemberian 250 voucher buku, rebate, dan 250 untuk orang-orang bujang ini, dia bukan hanya meringankan beban rakyat, tetapi juga menjana ekonomi setempat. Serampang dua mata ini adalah satu langkah yang bijaksana. Apakah maksud saya menjana ekonomi setempat? Mereka yang menerima 250, 100, 250 voucher buku, 500 BRIM, mereka tidak masukkan dalam bank, mereka tidak bawa ke luar negara, mereka tidak letak bawah bantal, ya. 200, 500 itu dibelanjakan di pekan yang berkaitan, dibelanjakan di pasar malam
kampung berkaitan, dibelanjakan di bandar kecil di tempat yang berkaitan. Jadi dengan sendiri kedai-kedai jadi laku, pasar malam jadi laku, kedai buku jadi laku, ekonomi setempat meningkat. Jadi ini yang kita kata bukan hanya dia meringankan beban rakyat tetapi menjana ekonomi setempat. Dan penjanaan itu dia menggunakan teori ekonomi yang disebut sebagai multiplying effect. Satu botol air mineral dikongsikan oleh 4 orang biasanya. RM1 air mineral. Dalam teori ekonomi, RM1 yang dibelanjakan boleh berkembang kepada 4 kali. 4 kali multiplying effect. Siapakah yang menerima RM1 daripada air mineral satu botol? Pertama, orang yang membuat botol. Yang kedua, mereka yang menyediakan air mineral. Yang ketiga, yang membuat label. Yang keempat, orang yang menjual mineral water itu. Jadi RM1 dalam teori ekonomi yang dibelanjakan, dia berganda 3 atau 4 atau 5 kali ganda. Ekonomi setempat itu bukan hanya berkembang 500 oleh seorang penerima BRIM, tapi 500 kali 3 kali 4 kali 5 kali ganda. Itu teori ekonomi yang kita belajar Economics 101 di universiti. Multiplying effect yang dibelanjakan daripada RM1. Jadi kami ingin menyebut bahawa pemberian tunai ini adalah serampang dua mata langkah yang bijaksana, dan kita tahu bahawa pembangkang amat khawatir dengan pemberian tunai ini. Jadi dengan sendiri kita dapat menafikan BRIM itu bantuan rasuah satu Malaysia. BRIM sebenarnya ialah langkah bijaksana untuk meringankan beban rakyat dan menjana ekonomi setempat. Pembangkang lah sebut ya. BRIM itu bantuan rasuah satu Malaysia. Selain daripada itu, ia juga membantu pelbagai pihak, orang tua, orang muda di kampung yang belum ada rumah ya. Bukan hanya menjana tambahan pendapatan dari segi bonus 1,5 bulan, tetapi yang bersara juga dapat manfaat, dan manfaat itu dirasai oleh mereka yang di bandar dan juga pesawah, petani, yang nelayan, yang diteruskan dengan subsidi-subsidi yang tertentu. Kadang-kadang orang hanya melihat kenaikan 20 sen akibat tarikan subsidi, penurunan subsidi 20 sen harga gula. Saya ingin menegaskan di sini, kita perlu peringatkan rakyat bahawa subsidi lain diteruskan. Tidak ada penarikan subsidi kepada RON 95. Berarti RON 95 masih ada subsidi. Beras hancur 15 masih ada subsidi. Tepung gandum masih ada subsidi. Minyak masak masih ada subsidi. Gas memasak masih ada subsidi. Diesel masih ada subsidi. Gula pun masih ada subsidi, walaupun turun subsidinya 20 sen. Ini perlu diperingatkan. Kadang-kadang kita lupa. Gas memasak, minyak masak, tepung gandum, diesel RON 95, beras hancur 15. Semuanya masih ada subsidi. Itu yang kadang-kadang rakyat terlupa tentang perkara itu. Jumlah subsidi ini amat besar, dan terima kasihlah kepada kerajaan yang meneruskan subsidi-subsidi yang lain untuk meringankan beban rakyat. Dan apa lagi, ada lebih pada 100 touch points, tak silap saya, disebut oleh Perdana Menteri semalam, 2 hari sudah di persidangan gerakan. 111 touch points ya, 111 touch points. Yang 111 touch point ini, 111 sentuhan rakyat ataupun touch points ini, kami akan ringkaskan, dan seperkara lagi yang kami nak maklumkan di sini, ringkasan itu jentera penerangan parti, komponen dan Friends of BN akan mengedarkan ke seberapa ramai yang boleh 111 touch points bajet itu. Dan kita dalam proses mendetailkan perkaranya, dan tak lama lagi, dalam masa 2-3 hari lagi,
kita akan dapat ringkasan-ringkasan. Dalam ni pun kita dah menerima daripada Kementerian Keuangan dalam bentuk point forms yang mudah difaham. Ini tugas kami Jentera Penerangan BN untuk menyebar luaskan kepada seluruh rakyat dan kepada jentera parti dan kepada rakyat secara keseluruhan. Itulah yang ingin kami sampaikan. Saya dipahamkan oleh Kementerian Pertanian, seorang petani itu dia menerima macam-macam subsidi. Subsidi baja, subsidi racun, subsidi harga beras. Pada ketika yang sama dia juga dapat BRIM, dia juga dapat insentif yang tertentu. Jadi seorang rakyat di Malaysia ini dia bukan hanya menerima satu perkara. Seorang rakyat di Malaysia dia menerima beberapa perkara. Macam orang bujang. Orang bujang dia dapat 250 yang pendapatan 2,000 ke bawah. Orang bujang kalau dia nak beli handphone dapat lagi 200 rebate. Orang bujang itu juga diberi subsidi RON 95 untuk motosikal dia pergi kerja. Dan orang bujang itu juga minum air yang bergula, makan beras, makan nasi. Orang bujang itu juga mendapat perkara yang lain. Jadi setiap orang itu dia bukan dapat satu. Macam itu juga petani, dia bukan hanya dapat that particular one off, tapi dia ada lagi perkara lain yang dia dapat. Kita akan menggunakan kita punya laman web masing-masing, itu satu. Selain daripada itu, kita juga mengedarkan leaflet. Selain daripada itu, kita juga mengadakan ceramah yang tertentu. Jadi dia bukan hanya leaflet, tetapi dalam kita punya media maya. Kita juga dalam siri-siri ceramah yang kami adakan, siri-siri bengkel dan kursus yang kita adakan, tidak semua kita beritahu dalam akhbar. Kita juga memberikan segala maklumat-maklumat itu kepada mereka yang hadir di bengkel-bengkel, di kursus-kursus, di seminar-seminar yang tidak semua kita panggil akhbar. Mereka boleh menulis apa sahaja, dan janji mereka ni janji fata morgana aja. Janji pembangkang ni janji fata morgana, sebab mereka belum memerintah, dan dari segi angka sendiri pun angka yang mereka gunakan 234 misalnya 234, mana dia dapat? Dia tak 234 bilion. Saya rasa agaknya sedap kataan 234 tu, jadi mereka pun tulislah 234. Kalau sedap 345 pun lain kali mereka tulis 345. Jadi semacam mereka ambil angka tu daripada langit, pum, ambil 234. That seems to be a very nice figure. So why don't we use 234? Sedangkan kita ada angka-angka yang tersendiri, maka kita punya bajet 251.6 bilion, 251.6. Mereka 234 tu main letak-letak je lah, main letak-letak. Saya malas lagi nak membaca angka-angka yang lain itu. Cukuplah sekadar melihat dari segi total bajet itu sendiri, kita sudah lebih daripada angka yang mereka. Kami semua ni sepakatlah mencabar balik PR punya pembangkang. Saya tak nak sebut PR. Pembangkang punya Kabinet Bayangan Malaysia. Itu satu je. Cuba buat, tolong please. Keluarkan siapa dia, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, Kami dah ada kabinet tu, boleh tengoklah kabinet. Kalau ada rombakan pun itu terpulang pada Perdana Menteri. Tapi saya rasa dari segi kota, sebagaimana yang dah ada kota itu atas kebijaksanaan Perdana Menteri. Dia nak kekalkan berapa parti-parti komponen sebagai wakil menteri dan timbalan menteri itu terpulang pada dia. Tetapi basically kami dah ada kabinet itu. Dan yang kita nak cabar pada mereka ialah kabinet mereka. Kalau mereka tidak dapat memberikan satu kabinet bayangan, jangan kita perjudikan nasib dan masa depan negara ini kepada suatu kerajaan pembangkang yang ingin mengambil alih, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan memerintah kita. Jangan perjudikan nasib kita kepada suatu kumpulan yang tidak jelas pasukannya. Pasukan untuk memerintah negara ni siapa? Itu tidak pernah disebut dalam mana-mana ucapan pembangkang. Jadi kita nak tahu Datuk Seri Hadi Awang jadi apa? Kita nak tahu Datuk Nik Aziz jadi apa?
Kita juga nak tahu Lim Kit Siang jadi apa, Lim Guan Eng jadi apa, Karpal Singh jadi apa, yang berhormat 3 orang itu. Begitu juga kita nak tahu adakah kumpulan-kumpulan yang tertentu Sabah Sarawak tu siapa dia. Kemudian yang nak jadi Menteri Wanita ni siapa? Setuju pada cabaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kabinet Bayangan Negara Malaysia, pihak pembangkang mana dia, dan tunjukkan pada rakyat. Dan kita pun nak kenal siapa-siapa orang-orang itu. Adakah dia layak jadi menteri? Adakah dia layak jadi timbalan menteri?